dengan seorang lelaki tua. Dia dapat anak kecil, kemudian anak kecil tadi mati demam panas. Jadi suami dia balik, kalau tengok anak lelaki mati lagi lah marah, dah tua, benih aku mati pula, betul kan? Jadi si isteri tu ajak suami dia naik tidur dulu, bagi makan atas bawah dulu, barulah dia kurang sikit marah. Jadi itu dia panggil khidah lah tu. Dia panggil khidah. Misalnya kamu kahwin dengan seorang lelaki, mak mentua lelaki tu tak suka kat kamu, maka kamu kena pintar lah. Tipu tak boleh lah, dosa. Saya kahwin dengan isteri saya orang Jawa. Orang Jawa benci sangat orang Kelantan. Hitam pula tu, saya dulu hitam lagi. Tengok pun tak tegamu. Bini saya gila saya. Mak saya, keluarga saya pula tak nak orang Jawa ni pula. Kelantan ramah lagi dia kata. Jadi kena tipu semua belah sana. Balik raya, mak mentua saya nak apa pun saya tu. Ya, mak nak apa? Nak rumah. Saya berkata, okey, saya cari 30,000. Bukan saya bayar, anak dia bayar, duit aku bagi. Betul kan? Loan anak dia yang buat. Anak dia yang bayar. Tapi jangan anak dia bagi, sebab tu anak dia dah bagi duit sini. Aku yang bagi. Dia nampaklah menantu Kelantan ni baik. Padahal dia anak dia. Jadi itu dia panggil khidah. Khidah. Dia tidak niat jahat pun. Cuma dia panggil pintar menyelesaikan konflik. Itu yang saya faham. Yang bila disebut al-harbu khidah, peperangan itu diizinkan kita menggunakan kepintaran. Sebab kita tengah konflik. Jadi bila kita konflik dengan orang, kita ada falsafah sendiri. Iaitu kita orang Islam, apabila kita berperang dengan orang, kita ada dua matlamat. Pertama, kita tak mahu dia saddu an sabilillah. Allazina yasudduna an sabilillah. Kita perang dengan dia bukan nak bunuh dia. Kita nak suruh dia jangan halang orang buat baik. Itu je. Jadi kita tak ada niat perang untuk ibadah, iaitu penghapusan etnik. Tak ada. Kita tidak perang kerana balas dendam. Tak ada. Kan disebut dalam banyak hadis, orang tu perang kerana balas dendam, kerana nak nama neraka, betul kan? Jadi kita berperang dengan orang ialah kerana dia jangan jadi penghalang untuk Islam itu berkembang. Itu satu. Yang kedua, kita berperang ialah kerana dakwah. Jadi bila kita berperang kerana dua niat mulia tadi, maka kita perlu meminimumkan korban. Kita perlu meminimumkan korban. Jadi untuk meminimumkan korban, maka kita perlu eloklah. Tapi apa yang berlaku pada hari ini, kita lihat orang-orang yang berjuang Islam tersasar daripada makna itu. Maka bila mereka berperang, mereka nak balas dendam. Macam ISIS. Mereka itu bila jumpa je orang kafir, bunuh terus. Wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Gitu Islam. Jadi sayanglah dia berjuang tu dekat dah dengan syurga tu. Tapi setan pusing je sikit nawai itu, siap ke dia begitu. Jadi kita pun begitu. Maksudnya kita berperang dengan siapa pun, kita nak meminimumkan korban tadi. Sebagai contoh, kalau kamu tengok ya, dalam pembukaan kota Mekah, sebelum tu dia ada Hudaibiyah. Mengikut cula yang dibuat oleh Sayyidina Umar, kalau Nabi pergi perang masa perjanjian Hudaibiyah tu, Nabi boleh menang dah. Nabi boleh menang dah. Tapi kenapa Nabi tak nak perang masa Hudaibiyah? Pertama, dia semua pakai kain ihram, mana boleh perang. Yang kedua, kalau dia perang masa tu, maka ramailah orang kafir mati masuk neraka. Sebab orang kafir walaupun dia kalah, dia akan pertahankan bumi dia, iaitu Mekah. Dan dia pada ketika itu walaupun dah nak Islam, tapi bila kau nak bunuh aku lawan juga. Jadi sayanglah ada orang mati masuk neraka. Tapi Nabi tunggu 2 tahun, akhirnya dia masuk kota Mekah. Hak sepatutnya dulu mati masuk neraka, tak masuk neraka. Islam. Jadi itu dia panggil helah lah, apa yang Nabi buat. Jadi sebab itu pada saya, kamu jangan sebut tipu helah.
Kerana tipu itu menggambarkan negatif. Negatif tu tipu tu. Hello tu ialah suatu yang positif. Jadi kerana kamu rangkaikan dengan tipu hello, maka akhirnya kita orang Islam ataupun kita ustaz-ustaz ni cukup tak pandai buat hello. Kita menganggap hello itu ialah putar alam, jahat. Benda tu kan kalau digunakan pada jahat, jahatlah. Tapi digunakan pada baik. Misalnya kamu pergi di sekolah, kamu kena confirm dalam 3 tahun. Sebab kalau kamu tak confirm bla 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 payah. Dan confirm lebih baik confirm di satu sekolah. Jangan tukar di sekolah lain, pengetua tu kena. Jadi hello yang kita nak buat kena baik dengan pengetua. Betul kan? Bapa masuk neraka kau bodek. Jangan bubuh nama bodek, buat baik. Kau bodek tu orang lain kata dia bubuh negatif apa. Kita buat baik. Buat baik. Dan saya ada pengalaman yang cukup banyak. Saya dulu kononnya salah faham. Bodek ni dosa lah, kronisme ni haram lah. Saya duduk kaji. Nak tahu tak confirm. Dah lama kan pengetua semua. Dalam mesyuarat dia jaga pengetua. Kita pun gedembe juga dulunya. Lepas tu akhir sekali bila lepas 4 tahun tak confirm. Saya kata, aku tak betul. Sebabnya 4 orang pengetua semua kata saya tak betul. Kalau seorang mungkin dia tak betul, saya betul. Nak kau 4 saya seorang semua kata tak betul, so saya betul. Betul kan kebarangkalian tu lebih banyak belah saya. Maka tukar pendekatan. Tak kontra, buat baik. Buat baik kan dia. Tak sampai setahun kan. Tengok rekod lama, dia pun lulus kan. Confirm. Jadi bukan maksud benda tu kita bodek, bukan. Tapi dia adalah bijaksana mengurus konflik tadi. Kita tak mahu banyak mangsa yang berlaku ni. Jadi yang akhir sekali makro. Makro tu kita panggil lici. Tadilah lici, muslihat dan sebagainya. Kerana dia ada unsur jahat. Maka sebab itu bila makro tu disebut pada munafik. Dia tak sebut pada orang mukmin. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Jadi makrun itu ialah sebahagian daripada makna tipu. Tapi cara dia tipu tu licik, halus je. Cara dia tipu. Dan maksud licik itu dia memang berniat nak buat jahat. Tapi hello bukan nak buat jahat. Dia memberi maslahah kebaikan pada kita. Jadi sebab itu bila kita tengok dalam peperangan Mu'tah, bila apa panggil tentera Islam pergi dengan semangat 3,000 tu, sebab masa tu 3,000 berapa besar dah. Mari yang Rom 100,000. Lepas tu hantar utusan balik ke Madinah, tanya ada tak tentera bantuan. Nabi kata tu je lah, ada, fikir-fikir lah. Ada 3,000 lawan 100,000. Nombor macam mana biar menang? Maka kita tahu sebenarnya dalam peperangan yang paling kuat ialah bukan bilangan, ialah iman, keyakinan tentang peperangan. Orang yang pergi perang tu dia yakin dia perang ni betul. Betul kuat tu. Inyakum minkum ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Kenapa dia boleh sabar? Sebab dia yakin dia buat tu betul. Maka sebab itu kita tengok askar yang makan gaji, yang kerja dengan mana-mana kerajaan. Bila dia disuruh tembok kau tangkap, dia pun akan tanya kenapa. Maka sebab itu Amerika pergi apa semua, askar dia balik gila. Sebab dia tak tahu kenapa dia kena tembok orang. Kenapa dia kena bunuh orang. Kita kan mestilah ada sebab. Paling kurang kita jumpa anjing gila, kita tagur dengan batu. Kita kata, kenapa? Sebab dia anjing, dia adalah najis. Paling kurang ada ke sebab. Dengan seorang lelaki tua, dia dapat anak kecil, kemudian anak kecil tadi mati demam panas. Jadi suami dia balik, kalau tengok anak lelaki mati, lagilah marah, dah tua. Benih aku mati pula, betul kan? Jadi si isteri tu ajak suami dia naik tidur dulu, bagi makan atas bawah dulu. Barulah
dia kurang sikit marah. Jadi itu dia panggil khidah lah tu. Dia panggil khidah. Misalnya kamu kahwin dengan seorang lelaki, mak mentua lelaki tu tak suka kat kamu, maka kamu kena pintar lah. Tipu tak boleh lah, dosa. Saya kahwin dengan isteri saya orang Jawa. Orang Jawa benci sangat orang Kelantan. Hitam pula tu, kat saya dulu hitam lagi. Tengok pun tak tergamu. Kat bini saya gila saya. Mak saya, keluarga saya pula tak nak orang Jawa ni pula. Kelantan ramah lagi dia kata. Jadi kena tipu semua belah sana. Balik raya, mak mentua saya nak apa pun saya tu. Ya, mak nak apa? Nak rumah. Saya berkata, okey, saya cari 30,000. Bukan saya bayar, anak dia bayar, duit aku bagi. Lu tahu kan? Loan anak dia yang buat. Anak dia yang bayar. Tapi jangan anak dia bagi, sebab tu anak dia dah bagi duit sini. Aku yang bagi. Dia nampaklah Natu Kelantan ni baik. Padahal dia anak dia. Jadi itu dia panggil khidah lah. Khidah. Tidak niat jahat pun. Cuma dia panggil pintar menyelesaikan konflik. Itu yang saya faham. Yang bila disebut al-harbu khidah, peperangan itu diizinkan kita menggunakan kepintaran. Sebab kita tengok konflik. Jadi bila kita konflik dengan orang, kita ada falsafah sendiri. Iaitu kita orang Islam, apabila kita berperang dengan orang, kita ada dua matlamat. Pertama, kita tak mahu dia saddu an sabilillah. Allazina yasudduna an sabilillah. Kita perang dengan dia bukan nak bunuh dia. Kita nak suruh dia jangan halang orang buat baik. Itu je. Jadi kita tak ada niat perang untuk ibadah, iaitu penghapusan etnik. Tak ada. Kita tidak perang kerana balas dendam. Tak ada. Kan disebut dalam banyak hadis, orang tu perang kerana balas dendam, kerana nak nama neraka, betul kan? Jadi kita berperang dengan orang ialah kerana dia jangan jadi penghalang untuk Islam itu berkembang. Itu satu. Yang kedua, kita berperang ialah kerana dakwah. Jadi bila kita berperang kerana dua niat mulia tadi, maka kita perlu meminimumkan korban. Kita perlu meminimumkan korban. Jadi untuk meminimumkan korban, maka kita perlu eloklah. Tapi apa yang berlaku pada hari ini, kita lihat orang-orang yang berjuang Islam tersasar daripada makna itu. Maka bila mereka berperang, mereka nak balas dendam. Macam ISIS. Mereka itu bila jumpa je orang kafir, bunuh terus. Wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Gitu orang Islam. Jadi sayanglah dia berjuang tu dekat dah dengan syurga tu. Tapi setan pusing je sikit nawai itu, siap ke dia begitu. Jadi kita pun begitu. Maksudnya kita berperang dengan siapa pun, kita nak meminimumkan korban tadi. Sebagai contoh, kalau kamu tengok ya, dalam pembukaan kota Mekah, sebelum tu dia ada Hudaibiyah. Mengikut cula yang dibuat oleh Saidina Umar, kalau Nabi pergi perang masa perjanjian Hudaibiyah tu, Nabi boleh menang dah. Nabi boleh menang dah. Tapi kenapa Nabi tak nak perang masa Hudaibiyah? Pertama, dia semua pakai kain ihram, mana boleh perang. Yang kedua, kalau dia perang masa tu, maka ramailah orang kafir mati masuk neraka. Sebab orang kafir walaupun dia kalah, dia akan pertahankan bumi dia, iaitu Mekah. Dan dia pada ketika itu walaupun dah nak Islam, tapi bila kau nak bunuh aku lawan juga. Jadi sayanglah ada orang mati masuk neraka. Tapi Nabi tunggu 2 tahun, akhirnya dia masuk kota Mekah. Hak sepatutnya dulu mati masuk neraka, tak masuk neraka. Islam. Jadi itu dia panggil helah lah, apa yang Nabi buat. Jadi sebab itu pada saya, kamu jangan sebut tipu helah. Kerana tipu itu menggambarkan negatif. Negatif tu tipu tu. Helah tu ialah sesuatu yang positif. Jadi dek, kerana kamu rangkaikan dengan tipu helah, maka akhirnya kita orang Islam ataupun kita ustaz-ustaz ni cukup tak pandai buat helah. Kita menganggap helah itu ialah putar alam, jahat,
benda tu kan kalau digunakan pada jahat lah. Tapi digunakan pada baik. Misalnya kamu pergi di sekolah, kamu kena confirm dalam 3 tahun. Sebab kalau kamu tak confirm bla 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 payah. Dan confirm lebih baik confirm di satu sekolah. Jangan tukar di sekolah lain, pengetua tu kena. Jadi helah yang kita nak buat kena baik dengan pengetua. Betul kan? Bapa masuk neraka kau bodek. Jangan berguna nama bodek, buat baik. Kalau bodek tu orang lain kata dia berhubung negatif apa. Kita buat baik. Buat baik. Dan saya ada pengalaman yang cukup banyak. Saya dulu kononnya salah faham. Bodek ni dosa lah, kronisma ni haram lah. Saya duduk kan, nak tahu tak confirm. Dah lawa kan pengetua semua. Dalam mesyuarat, dia jokok pengetua. Kita pun gedembe juga dulunya. Lepas tu akhir sekali bila lepas 4 tahun tak confirm. Saya kata, aku tak betul. Sebabnya 4 orang pengetua semua kata saya tak betul. Kalau seorang mungkin dia tak betul, saya betul. Nak 4 saya seorang semua kata tak betul, saya betul. Betul kan kebarangkalian tu lebih banyak belah saya. Maka tukar pendekatan. Tak kontra, buat baik kan dia. Tak sampai setahun kan. Tengok rekod lama, dia pun lulus kan. Confirm. Jadi bukan maksud benda tu kita bodek, bukan. Tapi dia adalah bijaksana mengurus konflik tadi. Kita tak mahu banyak mangsa yang berlaku begitu. Jadi yang akhir sekali makro. Makro tu kita panggil lici. Tadilah lici, muslihat dan sebagainya. Kerana dia ada unsur jahat. Maka sebab itu bila makrun tu disebut pada munafik. Dia tak sebut pada orang mukmin. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Jadi makrun itu ialah sebahagian daripada makna tipu. Tapi cara dia tipu tu licik, halus je. Cara dia tipu. Dan maksud licik itu dia memang berniat nak buat jahat. Tapi hello bukan nak buat jahat. Dia memberi maslahah, kebaikan pada kita. Jadi sebab itu bila kita tengok dalam peperangan Mu'tah, bila apa panggil tentera Islam pergi dengan semangat 3,000 tu, sebab masa tu 3,000 berapa besar dah. Mari yang Rom 100,000. Lepas tu hantar utusan balik ke Madinah, tanya ada tak tentera bantuan. Nabi kata tu je lah, ada, fikir-fikir lah. Ada 3,000 lawan 100,000. Nampak macam mana biar menang? Maka kita tahu sebenarnya dalam peperangan yang paling kuat ialah bukan bilangan, ialah iman, keyakinan tentang peperangan. Orang yang pergi perang tu dia yakin dia perang ni betul. Betul kuat tu. Inyakum minkum ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Kenapa dia boleh sabar? Sebab dia yakin dia buat tu betul. Maka sebab itu kita tengok askar yang makan gaji, yang kerja dengan mana-mana kerajaan. Bila dia disuruh tembok kau tangkap, dia pun akan tanya kenapa. Maka sebab itu Amerika pergi apa semua, askar dia balik gila. Sebab dia tak tahu kenapa dia kena tembok. Kenapa dia kena bunuh orang. Kita kan mestilah ada sebab. Paling kurang kita jumpa anjing gila, kita tagur dengan batu. Kita kata, kenapa? Sebab dia anjing, dia adalah najis. Paling kurang ada ke sebab. Itu bila panglima pertama gugur, tak ada seorang mundur, terus masuk. Kan disebut dalam kitab sirah, Ja'far tu berperang sampai putus dua. Mari aku tengok kok jago kok ni. Dia akan fikir, wih, tentera bantuan lagi dah lah. Padahal kok belah sana je. Kok belah sana. Saya belajar daripada sirah bagaimana nak buat benda tadi. Saya tahu, saya tak ada duit nak beli kereta banyak. Tapi orang kampung akan tengok saya kaya kalau saya pakai Mercedes ataupun Honda. Orang Kelantan dengan Honda dengan Mercedes mecak mulut. Jadi saya duk fikir, kalau aku beli kereta, aku kena bayar. Mana ada pilih?
Jadi saya buat keputusan setiap kali raya sewa. Jadi bila saya sewa, tak payah maintain servis. Sewa habis lah 2,000 ke 3,000. Balik tu kat kaya. Kaya sebab Faisal tu kau tak tahu. Saya tak tipu, cuma bawa kereta. Tu dia punya interpretasi. Dia pergi jumpa rumah mak saya, dia kata, oh Faisal, kau lupa mata dia kaya, kamu kan lain. Tiap-tiap tahun hari tu, hak hitam ni, hak putih. Saya tak ajar. Orang takkan kalau kata pakai ni pagi ni sewa. Jangan orang kata dia setuju beli. Benda sewa. Kereta saya tu, saya naik Nissan hitam tu je. Bila nak balik rumah, kena beli MPV tu kan besar sikit dengan kita, petua anak ramai. Jadi beli MPV, botok kepala saya. Waktu tak habis bayar, sewa MPV. Lepas tu nak sekuat sikit pergi kedai tu, ada orang jenis mulut banyak, so dia nak hijau, kita pergi kolam kerek. Padahal sewa. Kadang-kadang pergi pinjam kawan-kawan Tan Sri, dia tak pakai. Tan Sri Bukit Damansara tu kan banyak kereta. Tan Sri pinjam bertawak gaya. Besar ni Ustaz, minyak banyak. Cara apa? Yang sekali minyak. Jadi akhirnya orang tu, kalau Datuk Zu, kononnya padahal Datuk banyak lagi. Kononnya lah, dia banyak lagi duit pada saya. Saya tak ada apa pun. Pusing gitu ya lah. Kamu percaya tak baju pensyarah ni murah? Mesti kamu kata mahal kan? Tapi aku lihat murah. Bapak pakai cik, gitu je lah. Jadi Khalid Ibn Walid dia ajar gitu lah. Pusing, sana pusing. Lepas tu dia buat satu kumpulan lagi, duduk atas bukit, buat macam wal'adiyati dhabha falmuriyati qadha. Iaitu kuda tu biar duduk guguk, maka naiklah debu. Bila naik debu, lepas tu dia suruh satu orang duduk hujung ni buat baris macam hari. Kenapa dia tak kena sebab? Sedangkan hukum Islam dah tekak macam. Kenapa dia tak kena sebab? Saya nak tanya kamu, kenapa Nabi tak bunuh Abdullah bin Ubay bin Salul? Jawapan kamu yang stereotip tu saya tahu dah. Sebab Nabi ini tidak mahu orang mengatakan dia akan membunuh kawan. Betul kan? Itu stereotip. Itu jawapan STP. Sebabnya Abdullah bin Ubay bin Salul tu dia cerdik. Bunuh orang cerdik rugi. Bunuh orang bodoh tak apa. Bunuh orang cerdik rugi. Rugi bunuh orang cerdik. Dan yang kedua, Islam ataupun Nabi boleh memanipulasi dia. Dia manipulit Nabi, maka balahlah manipulit dia juga. Itu yang dipanggil wa makaru. Wa makarallah. Nabi rugi sebab dia ada kekuatan, dia ada sokongan yang kuat. Maka kalau bunuh dia, hilang sokongan tu. Cuba tengok dalam perang Uhud. Nabi tahu orang munafik dah mula teringin untuk ikut perang sebab ada masyur kan? Sebab perang Badar benar. Ada masyur. Orang munafik dah asalkan masyur je lah. Jadi Nabi ada kekuatan boleh pujuk orang tu ikut perang. Jadi sebab itu lepas pada perang Badar kan Nabi pergi nak settlekan masalah diat di perkampungan orang Yahudi yang nak campur batu tu. Jadi bila Jibril beritahu Nabi terlepas daripada batu tu, Nabi terus bergegas sampai surat daripada Abbas, terus bergegas balik ke Madinah. Dia jumpa siapa mula-mula sekali? Dia jumpa Abdullah bin Ubay bin Salul. Sebab dia tahu orang munafik ini suka dipuji. Jadi dia sudah memanipulasi kelemahan Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia pergi depan orang ramai, Abdullah, kita ni nak perang. Berapa boleh sokong? Abdullah berasa. Tak tanya orang lain, tanya aku dulu. Biar dia mati masuk dengan